الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Ma'asyaral mu'minin rahimakumullah. Hendaklah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat kejayaan di dunia ini dan di negeri akhirat nanti. Ma'asyaral mu'minin rahimakumullah, kita kemungkinan sekitar 2 minggu lagi kita akan menjelar masuk ke dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Bulan ini ialah satu bulan yang setiap umat Islam menunggu-nunggu. Setiap orang beriman menanti karena mempunyai satu kelebihan yang banyak, seperti mana yang sama-sama kita mengetahui. Bulan Ramadan satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala memilih untuk menurun kitabnya yang suci Al-Quranul Karim, dan kitab-kitab lain adalah turunnya di bulan Ramadan. Seperti diceritakan oleh Imam Ahmad daripada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, kesemua kitab adalah diturunnya di bulan Ramadan, melainkan suhuf ada turun bulan yang lain. Ma'asyaral mu'minin rahimakumullah, maka ternyatalah Ramadan merupakan satu silah, satu hubungan di antara langit dan bumi melalui Al-Quran dan melalui kitab-kitab yang turunnya di bulan Ramadan Al-Mubarak. Al-Quranul Karim daripada awalnya turunnya semasa Nabi SAW berada dalam Gua Hira. Walaupun ada perselisihannya, sebahagian mereka mengatakan 17 Ramadan, sebahagian mengatakan 24 Ramadan. Mengikut riwayat Imam Ahmad mengatakan 24 Ramadan. Tapi itu turunnya membawa satu rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami dah utuhkan engkau ya Muhammad melainkan untuk menjadi rahmah kepada sekalian alam. Ma'asyaral mu'minin rahimakumullah, kalau kita membuka sejarah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka didapati ajaran Islam ialah ajaran membawa dan menggesa, menyeru manusia kepada rahmah, dan ajaran Islam itu ialah ajaran rahmah, karena itu adalah Islam. Sejarah telah menyatakan di akhir hayat Nabi pernah berlaku semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Ada seorang Yahudi yang tua, perempuan dan matanya buta. Seorang Yahudi mata buta dan tua dan miskin, yang tidak ada makanan. Maka setiap hari Nabi ambil makanan suap ke dalam mulut seorang miskin Yahudi. Dan setiap kali Nabi bagi makanan, dan dia maki Nabi sallallahu alaihi wasallam, maki Muhammad, maki agama Islam. Nabi bersabar, esok pagi Nabi bagi pula makanan.
Sehingga akhirnya Nabi SAW wafat dan seorang Yahudi perempuan ini belum memeluk agama Islam. Setelah dilantik Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, maka Abu Bakar As-Siddiq usaha membuat apa sahaja dilakukan oleh Nabi SAW, dan akhir dia bertanya kepada anaknya isteri Rasulullah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, apakah satu amalan yang ayah belum tunai lagi? Maka Aisyah cerita kata satu lagi amalan yang Nabi SAW belum tunai, yang Abu Bakar belum tunai lagi perbuatan Nabi, iaitu beri makanan kepada seorang Yahudi yang tua, perempuan dan mata buta. Maka Abu Bakar pun setiap harilah dia beri makanan. Satu kali Abu Bakar beri makanan kepada orang Yahudi perempuan tua ni, dia maki Muhammad. Maka Abu Bakar terasa tergesa, sakit hati, susahnya perasaannya, kerana dia maki seorang manusia yang ia rasul pilihan Allah, yang Abu Bakar kasih sekali, tapi seorang perempuan yang maki. Maka Abu Bakar agak terderah ataupun terkuat sikit dalam menyuapkan makanan kepada seorang perempuan itu. Maka perempuan itu kata, ini bukan tangis lelaki yang sebelum ni. Maka Abu Bakar kata, lelaki itu dah pun mati. Itulah ya Muhammad SAW. Itulah Muhammad yang kamu duk maki, dan ia merupakan Rasulullah Subhanahu wa taala. Maka seorang itu memeluk agama Islam. Ini ayat kata ajaran Islam, ajaran membawa rahmah. Dakwah Islam bil hal. Dakwah dengan cara rahmah. Walaupun bukan dengan kata, tapi perbuatan itu adalah menyeru manusia kepada memeluk agama Islam. Apa telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka inilah ajaran yang dibawa oleh Nabi, adalah ajaran rahmah kepada sekalian alam. Maka ajaran ini bermula turunnya di bulan Ramadan. Maka itulah merupakan silah, hubungan di antara langit dan bumi, ikatan di antara langit dan bumi, ia ikatan turunnya Al-Quranul Karim. Kalau Al-Quran tidak turun, maka berarti tidak ada hubungan lagi di antara langit dan bumi. Tetapi oleh kerana mereka, Jibril Ruhul Amin membawa Al-Quran dari langit dunia, daripada Lauh Mahfuz dan langit dunia hingga turun Nabi SAW. Ini ajaran rahmah sekalian alam, rahmatan lil alamin. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Kita setiap pribadi muslim di hari ini, kesemua kita dan umat Islam yang senasib dan seagama dengan kita, kesemuanya mereka kasih dan cinta kepada Nabi SAW. Apabila kita cinta dan kasih kepada Nabi SAW, kita mesti ikut ajaran dan tunjuk ajar tikah laku Nabi SAW. Nabi berpuluh-puluh kali dalam peperangan, tidak ada sejarah sekalipun Nabi membunuh orang kafir. Tidak ada sejarah dalam peperangan. Dan tidak sekali Nabi menyanyai perempuan dan orang-orang tua dan ahli-ahli ibadah. Tidak ada sejarah kenabian SAW. Tidak sejarah mencatat daripada ulama sirah, daripada ulama hadis, ulama sirah a'la wan nubala, tidak siapa pun mencatat kata Nabi pernah membunuh seorang musuh dan seterusnya, walaupun di medan perang. Ini ajaran rahmah. Hanya ada satu kali hadis menyatakan bahawa ada orang kafir mari tepuh dengan senjata Nabi, akhir dia mati. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Ini ajaran rahmah. Ajaran Islam, ajaran rahmah yang turunnya di bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebab itu kita tengok hidup Nabi SAW. Dakwah bil hal. Dakwah dengan perbuatan dan tikah laku ni sangat penting. Di waktu Nabi SAW membuka kota Madinah Al-Munawwarah, maka datanglah Abu Quhafah, ayah kepada Abu Bakar As-Siddiq, dengan rambut yang serudung. Maka Nabi berkata, hendaklah tisirkan rambut seorang syekh, seorang tua ni. Maka mereka bertisir rambut. Akhir Nabi dengan tikah laku yang baik, dengan akhlak yang mulia, dengan berdasarkan tarbiyah minhat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang mulanya turun di bulan Ramadan,
Maka akhirnya dia ambil tangan Abu Quhafah. Maka Abu Quhafah apabila berpegang dengan tangan Nabi, akhirnya memeluk agama Islam. Ma'asyaral mu'minin rahimakumullah. Daripada hati yang bersih seorang pendakwah, maka tertariknya seorang mad'u daripada tingkah laku yang baik, tingkah laku yang mulia, maka seorang itu dapat memeluk agama Islam. Ma'asyaral mu'minin rahimakumullah. Maka ketebah saya menyeru ikhwah dan diri saya sekalian, hendaklah kita kembali kepada rahmatul Quran, kerana ini merupakan rahmah kepada sekalian alam. Nabi SAW banyak ucap dan banyak tingkah laku terhadap musuh-musuh Islam, walaupun mereka berkali-kali untuk nak membunuh Nabi, mengangkat pedang tu yang tersangat terhunus, tetapi akhirnya mereka ini menjadi seorang pemeluk Islam yang kuat. Tentara Suraqah bin Malik bin Ju'sam yang makan upah 100 ekor unta, yang bertujuan untuk nak bunuh Nabi, akhirnya dengan akhlak Nabi yang mulia, Nabi tidak ingin nak balas balik, tidak ingin nak balas kembali. Akhirnya Nabi minta Rusia dan jaga agama. Akhir dia menjaga Rusia Nabi, dan akhir dia memeluk agama Islam. Ma'asyaral mu'min rahimakumullah. Wahsy, orang yang membunuh Hamzah, ayah saudara Nabi SAW. Hamzah ni orang yang kuat dalam bantu agama Islam. Dia termasuk orang yang awal, tapi dia termasuk orang akhir daripada Abu Bakar memeluk agama Islam. Dia membantu Nabi SAW, dan dia terima Islam melalui doa Nabi SAW. Doa ni merupakan satu senjata untuk menyuruh manusia kembali pada agama Allah Subhanahu wa taala. Kerana nak dakwah manusia adalah seorang itu mesti dakwah doa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nak menyeru pada manusia, dirinya, jiwanya, hatinya, lisannya, dia mesti menyeru Allah Subhanahu wa taala untuk membersih jiwanya dan untuk membersih jiwa mad'u, orang yang kita mau dakwah pada mereka. Wahsy membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Tetapi setelah dia memeluk agama Islam, dia sanggup membunuh Musailamah Al-Kadzdzab yang nak mengaku diri jadi Nabi, supaya nak bagi balang, nak bagi hapus dosa dia, di atas dia membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Wahsy memeluk agama Islam melalui pendakwah Islam yang sangat ikhlas. Ma'asyaral mu'minin rahimakumullah. Saya menyeru kepada diri saya ikhlas sekalian, 2 minggu lagi kita menghadapi Ramadan. Ramadan satu bulan untuk membina, satu program untuk membersihkan jiwa dan menyihatkan jasad. Satu program yang sekaligus yang ada dalam satu program ini membersihkan ruh dan untuk nak mensihatkan badan. Maka dalam program ini, satu program yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat-umat Nabi yang lain yang sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kita hendaklah merebuti tentang program ini, kerana program ini tidak berhak lagi kita berlengah-lengah, kerana hanya sekali setahun saja dan belum tentu di tahun yang akan datang kita akan mendapati. Ma'asyaral mu'min rahimakumullah. Ramadan yang kita akan menghadapi, ia merupakan satu pintu yang mendapat seorang itu kejayaan di dunia dan akhirat, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada akhir menyatakan Ramadan ini bahawa bulan yang Allah Ta'ala buka segala pintu syurga dan kunci pintu neraka, dan Allah ikat segala syaitan dan jin-jin yang jahat. Di peluang seumpama ini, peluang untuk nak membersihkan seorang itu betul-betul hati kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak ambil lagi peluang ini, maka sangat jauhlah dia dengan kebaikan. Di sana ada ulama Islam mari duk bagi tentang persiapan amalan Ramadan kita ni.
untuk kita nak mengetahui bahagian amalan Ramadan. Amalan Ramadan ini dia bagi tu bait 3 amalan Ramadan. Satunya amalan di siang hari, di nahar Ramadan. Yang keduanya amalan di malam Ramadan, itu dalam qiyam di sebelah malam. Yang ketiganya amalan malam dan siang. Ketiga-tiga amalan ini yang hanya ada Ramadan, yang tidak ada di bulan lain. Walaupun sebahagian ibadat ini ada di bulan yang lain, tapi secara menyeluruhnya tidak sempurna di bulan yang lain. Amalan di siang Ramadan ialah siam. Di siang hari di nahar Ramadan ni puasa. Puasa ini satu amalan yang setiap orang bertakwa, setiap orang yang beriman dan bertakwa. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Walaupun sebelum daripada ini Allah tidak pernah menyeru, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Mereka setelah daripada Nabi hijrah kepada kota Madinah Al-Munawwarah. Di antara ayatnya, setelah 2 tahun Nabi kita hijrah kepada Madinah, maka Allah Ta'ala menyeru ayat ini di bulan Syaban, bulan yang kita berada di hari ini. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam, hingga akhir ayat. Yang keduanya, selain dari siam, banyak baca Quran, banyak zikir, istighfar, taftir as-saimin, beri makan kepada orang berpuasa. Ini satu amalan yang kita buat di siang hari, buat di waktu hari, di tengah hari, untuk orang berpuasa puasa apabila sampainya waktu berbuka puasa. Dan amalan di siang hari juga, iaitu jihad, tawaf, sa'i dan lain lagi amalan-amalan yang berhubungan dengan siam Ramadan. Dan satu lagi amalan juga, iaitu amalan mengaji ilmu-ilmu, kerana ada sahabat belajar ilmu bersama dengan Nabi dan bersama sahabatnya di waktu siang Ramadan ataupun di waktu nahar Ramadan. Adapun amalan Ramadan di waktu malamnya, iaitu qiyam, salat tarawih, salat qiyam, baca Quran, istighfar di nahar Ramadan, makan suhur, sedekah, jihad, infak, tawaf, sa'i, jihad, dan pula buka puasa dan sebagainya. Iftar, buka puasa termasuk waktu amalan malam, iaitu amalan yang kita buat dianya, iaitu di waktu masuk maghrib ataupun waktu habis masa nahar, masa siang hari. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Adapun di antara amalan yang merangkumi amalan di waktu siang, di waktu nahar dan di waktu lain lah, waktu malam dan siang, iaitu satu amalan yang mari merangkumi amalan ini, dan tidak pernah sekalipun Nabi tinggal amalan ini, iaitu amalan i'tikaf. Amalan i'tikaf ni yang 10 akhir Ramadan, maka dalam amalan ini merangkumi daripada amalan malam dan amalan setiap hari, dalam merangkumi dalam amalan i'tikaf. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Dalam bulan Ramadan ini, persiapan untuk nak membersihkan ruh dan menyihatkan badan, selain daripada sedikit makanan, adalah banyak ibadat, terutama banyak baca Quran. Dan inilah amalan-amalan Nabi dan sahabat dan ulama-ulama, orang-orang saleh dari salah mereka dan khalaf mereka. Mereka banyak baca Quran. Sama Ramadan ataupun menunggu ketibaan Ramadan, ataupun untuk usaha nak masuk dalam Ramadan, mesti banyak baca Quran. Baca Quran. Karena itulah merupakan amalan Ramadan. Karena turunnya Quran di bulan Ramadan untuk nak sambut malam Lailatul Qadar, untuk dapat pahala juga. Kelebihan Lailatul Qadar lah, mesti banyak baca Quran. Maka sangat salahlah di bulan Ramadan kita sambut dengan benda-benda lain, sambut dengan lagu kah, sambut dengan maksiat kah, sambut dengan benda-benda yang nak merosakkan amalan Ramadan. Adapun yang nak melarakan seorang itu daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah.
Nabi SAW berkali-kali baca Quran bersama dengan Jibril, mutalaah, mudarasah Quran. Maka kita di hari ini kita kena baca Quran, kena ada halaqah Quran dan mengerti bagaimana isi Quran. Bagaimana apakah kanak-kanak ayat-ayat Allah, murak kerana Allah Subhanahu wa taala tentang isi Quran, kerana itulah ajaran Allah Subhanahu wa taala yang turun sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia, dan langit dunia turun ke dunia dengan beransur mutarajaman dan sebagainya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afawwidu amri innallaha basirun bil ibad. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina wa Habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala subhanahu wa ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والعفا والتقى والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أخر كلامنا لا إله إلا الله. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن والعمل به. اللهم بارك لنا في شعباننا وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم ارزقنا ثواب ليلة القدر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.